Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'al li min ladunka sultanan nasira. Amma ba'd. Tuan Imam, Tuan Bilal yang berbahagia, pengurusi Surau Al-Hijrah serta jawatan kuasa, tuan-tuan guru, para asatizah, hadirin hadirat yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, pertamanya sama-sama kita rafakkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di atas limpahan nikmatnya yang tak terhingga kepada kita sekalian, dikurniakan kehidupan pada pagi ini, dikurniakan kesihatan, keafiatan, dapat sama-sama kita terus langkahkan kaki kita ke surau ini di tempat kita bagi mengimarahkannya. Alhamdulillah, sama-sama kita dapat memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa taala dengan salat berjamaah, sama-sama meninggikan syiar agama melalui pengimarahan surau di tempat kita. Mudah-mudahan ada keberkatan untuk kita sekeluarga dan juga untuk masyarakat setempat. Alhamdulillah. Dan pertama sekali saya merakamkan terima kasih kerana sudi memberi peluang dan ruang untuk saya berkongsi setakat apa yang ada pada pagi ini, setakat masa yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita pagi-pagi ini kita merenung tentang kehidupan, tazkirah, peringatan, juga kita sama-sama bermuhasabah, sama-sama kita melihat kembali tentang tujuan kita diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi ini, sebagaimana yang kita semua sedia maklum sebagai hamba Allah. Dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku jadikan jin dan manusia ini melainkan untuk mengabdikan diri kepadaku, untuk beribadah kepadaku. Itulah tujuan utama kita dibangkitkan ke atas muka bumi ini, bukan sia-sia, bahkan atas tujuan pengabdian diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hidup mati kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Yang kita ungkapkan di setiap kali salat, doa iftitah, yang menggambarkan bahawa hidup mati kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Salat, ibadat, semua untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah tujuan dan matlamat kita hidup di atas muka dunia ini adalah untuk mengabdikan diri dalam kerangka melaksanakan tugas khalifah, tugas sebagai seorang, kita katakan, yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk urus dunia. Bagaimana kita diberi nyawa oleh Allah Subhanahu wa taala mengikut acuannya, mengikut acuan Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan tanggungjawab yang besar, merupakan amanah yang besar yang Allah Subhanahu wa taala pikulkan di bahu kita, di mana kita duduk dalam dunia ni bukan duduk saja, tetapi duduk dengan penuh pertanggungjawaban daripada Allah Subhanahu wa taala. Bukan setakat laksanakan salat 5 waktu sehari semalam, bahkan jauh daripada itu adalah untuk membawa seluruh manusia kepada mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ajak seluruh
penghuni dunia untuk patuh dan akur kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, paling tak ada pun melalui akhlak yang mulia, melalui tingkah laku, melalui pekerti yang terpuji, apa yang kita sebut sebagai sifat mahmudah. Ini merupakan kemuncak kepada Islam itu sendirilah, di mana dalam satu sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya aku ni diutuskan adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Artinya apabila manusia duduk dalam dunia ni dalam keadaan tidak berpekerti mulia, dalam suasana tidak berakhlak, artinya dia seolah-olah menggagalkan misi perutusan Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana dalam hadis tadi disebut bahawa misi perutusan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah untuk bagi sempurna akhlak manusia mengikut acuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau semua orang baik elok perangai, maka dunia akan aman sejahtera. Sebaliknya apabila manusia rosak akhlak, tak ada pekerti yang mulia, maka akan binasa dunia keseluruhannya. Namun akhlak itu ditunjangi dengan akidah yang benar, akidah yang betul, iaitu akidah Islam. Oleh kerana itu kita sama-sama bersyukur di atas nikmat yang besar, dua nikmat yang besar, iaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Alhamdulillahi ala ni'matil iman wal Islam wa huma min a'zamin ni'am wa kafa bihima min ni'mah. Syukur kepada Allah dengan nikmat iman dan Islam, yang mana kedua-duanya merupakan nikmat yang besar. Tak ada nikmat yang paling besar dalam dunia ni melainkan nikmat iman dan Islam. Walaupun kita dah tak ada upaya dah, kaki dah tak larat, badan dah letih, sakit bagai-bagai datang, tapi kita tetap beruntung kerana kita masih ada iman dan Islam hingga penghujungnya. Dalam suasana dan keadaan akhir hayat kita, kita dapat menuturkan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu merupakan nikmat yang paling besar, nikmat di mana kita telah menempah syurga Allah Subhanahu wa taala dengan kalimah itu, iaitu kalimah tauhid. Jadi itulah hadirin hadirat sekalian, yang merupakan nikmat yang besar di samping nikmat-nikmat yang lain. Kita sebut tadi nikmat hidup, nikmat sihat, nikmat afiat. Afiat ni merupakan nikmat di mana kita diberi kekuatan oleh Allah untuk melakukan ibadah. Afiat dikaitkan dengan hidup untuk taat, sihat untuk taat. Jadi keafiatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita dapat kita buktikan dengan amal soleh, melalui ibadah yang Allah Subhanahu wa taala telah perintahkan kepada kita, yang merupakan kita katakan yang wajib, 5 solat 5 waktu, ditambah pula dengan amalan-amalan sunat yang lain, aksesorisnya, ada baca Qurannya, ada zikir munajatnya, ada qiyamul lailnya, ada sedekahnya, dan lain-lain amalan-amalan yang merupakan amalan tambahan selain perkara wajib yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita, yang terkandung dalam perukunan Islam yang 5. Dimulai dengan mengucap solat, puasa, zakat, haji. Itu merupakan tunjang agama. Asasnya adalah iman, keyakinan dalam hati, dalam jiwa, dibuktikan Islam itu melalui tingkah laku. Solat tingkah laku, puasa tingkah laku, zakat tingkah laku praktikal, juga diakhiri dengan haji. Itu semua merupakan praktikal kepada iman. Iman dalam hati tak nampak, praktikalnya adalah Islam yang terkandung 5 rukun dalam tu. Itu semua atas tujuan untuk bentuk manusia supaya jadi
manusia yang hebat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dimulai dengan solat, mempunyai peranan dan falsafah yang tersendiri. Solat bentuk kita jadi seorang yang patuhi masa. Solat bentuk kita menjadi seorang yang berdisiplin. Solat bentuk kita untuk kita saling kasih mengasihi. Solat bentuk kita untuk kita tautkan silaturahim. Solat bentuk kita untuk kita bersatu padu dalam kehidupan solat jamaah khususnya. Semua ada peranan yang tersendiri dalam pembentukan akhlak. Solat latih diri kita supaya kita bersih, sebab nak solat kena bersih. Solat latih kita bagai-bagai, diikuti dengan puasanya, latih hati kita ni supaya jadi bersih, jauh daripada sifat-sifat mazmum, sifat bongkak, sombong, angkuh, takabur. Jadi itu tujuan dan matlamat Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan solat, puasa dan lain-lain itu. Kembali kepada didik jiwa kita, kembali kepada didik hati kita supaya jadi insan yang cemerlang, insan yang hebat. Kerana insan hebat yang cemerlang inilah yang mampu untuk memikul amanah yang besar, iaitu amanah agama. Yang paling tak ada tadi kita sebutkan bahawa mempamerkan akhlak dan tingkah laku yang baik, ya. Mempamerkan peribadi yang luhur. Jadi itu semua hasil daripada didikan solat, tarbiyah, puasa, diikuti dengan zakat. Bagaimana zakat didik kita, latih kita supaya menjadi insan yang pemurah, insan yang tak bakhil, insan yang tidak mementingkan dunia, insan yang percayakan kepada syurga, percaya kepada neraka. Itu semua memotivasikan kita untuk kita beramal soleh. Jadi kita kuat kerana iman. Kita nak buat sesuatu amalan, kerja, terutamanya yang wajib, diikuti dengan yang lain-lain atas motivasi kita percaya kepada perkara-perkara iman. Kita percaya kepada hari kemudian. Kita percaya kepada maut. Semua orang percaya. Tak ada orang tak percaya kepada kematian, sebab rakan taulan kita seorang-seorang tunggu giliran, tak tahu kita bila. Percaya kepada mati, yakin, dan yakin kepada apa yang berlaku semasa di alam barzah. Yakin dengan kebangkitan semula, yakin dengan pakej yang ada pada hari akhirat, siratnya, haudnya dan sebagainya. Jadi itu semua memotivasikan kita untuk kita menjadi orang yang baik. Untung kita hebat kita, di mana yang memotivasikan kita itu adalah iman, percaya. Kita percaya kepada itu, dan kepercayaan itu maka kita bermotivasi untuk menjadi seorang yang hebat dalam dunia. Jadi orang yang hebat inilah orang yang berjaya. Orang mukmin yang hebat disebutkan dalam Al-Quran, surah Mukminun, qad aflahal mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un. Berjaya orang-orang yang beriman, iaitu mereka yang khusyuk dalam solat. Itu salah satu ciri, diikuti dengan ayat-ayat berikutnya. Jadi salah satu cara untuk memperolehi kejayaan adalah daripada solat yang berkualiti. Solat yang berkualiti. Jadi ini semua ada kaitan dengan pembentukan akhlak. Hadirin hadirat yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kata Hamid Al-Affaf, jadi seorang sufi, seorang yang dekat hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, dan seorang yang disebut sebagai ahli hikam, ahli hikmah. Dia kata kalau Allah nak binasakan seseorang, cukup dengan 3 perkara. Kalau Allah nak binasakan manusia, akan didatangkan dengan 3 perkara. Yang pertama, dikurniakan ilmu tapi tak amal. Ilmu ada tapi keupayaan untuk beramal tu tak ada. Jadikan senang.
Ilmu lah ni kita boleh kutip ilmu, tetapi untuk kita beramal dan konsisten dengan amalan bukan satu kerja mudah, bukan satu kerja senang, kerana dia berkait dengan iman. Iman ni sifat dia turun naik. Musim bulan puasa dia naik, musim kita sakit dia naik, tapi waktu kita senang lenang biasanya dia akan jatuh. Cuma minta daripada Allah SWT supaya bila dia jatuh tu jangan sampai buat dosa maksiat yang besar. Dosa mata, dosa kecil-kecil tak tahu nak cakap dah, banyak timbun dosa. Jadi pada waktu iman lemah ni lah amalan akan kurang, walaupun ilmu ada. Jadi apabila amalannya kurang, kekuatan ataupun power, motivasi bekerja tu tak ada. Sebab apa? Sebab Allah tak bantu. Allah tak bantu hambanya bila mana hambanya tidak merayu dan mengadu kepadanya. Kita kuat sebab kita bertaut dengan Allah Subhanahu Wa Taala setiap detik dan waktu. Pagi, petang, siang, malam Allah fardukan 5 waktu. Solat sehari semalam adalah untuk mengikat kita dengan Dia. Ikatan hamba dan pencipta. Kerana kita ni sentiasa mengharapkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah tak izin, maka kita tak ada pada hari ini, dan kita tak sihat pada hari ini. Semua dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau Allah nak, senang je. Lah ni kita nampak, kalau Allah nak, Dia boleh saja memadamkan mata kita ni, daripada nampak kepada tak nampak, daripada terang nampak kelabu. Dalam surah Yasin kan, walau nasya'u lamasakhnahum ala makanatihim. Ada 2 ayat tu yang menceritakan tentang kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah nak, kamu yang asalnya nampak, sekejap je Allah nak padamkan penglihatan kamu, sebab kamu bongkak dan sombong sewaktu di dunia. Dan kalau Allah nak, sekejap saja yang baru tak sihat kamu ni boleh berjalan, tapi Allah boleh lumpuhkan kamu dengan sekelip mata kalau Allah nak. Kerana itu dalam Quran Allah pesan dalam banyak ayat menceritakan tentang jangan sombong, jangan angkuh, jangan kamu berjalan berlagak sombong. Wala tamshi fil ardi maraha, jangan kamu bongkak dan sombong. Ini sifat manusia. Apabila duduk dalam dunia ni, maka ini merupakan medan ujian. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menciptakan kamu, yang menciptakan kehidupan dan kematian, kerana nak diuji siapakah di kalangan kamu yang terbaik amalannya. Itu hidup kita ni untuk diuji oleh Allah. Tak tahu berapa lama, itu rahsia Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin 50, mungkin 60, mungkin 70 dan sebagainya. Itu Allah sahaja yang mengetahui. Tapi dalam kehidupan itu kita diuji. Daripada dulu alam pekerjaan, sampailah kita pencen. Depan saya ramai abang-abang yang dah pencen. Semua dah pencen, ingatkan pencen, relax, banyak lagi masalah-masalah mendatang. Jadi itulah kehidupan ini. Tak ada kehidupan yang tidak ada masalah. Namanya hidup, tetap kita diuji. Uji ni adalah masalah hidup. Allah nak melihat sejauh mana kita menangani masalah mengikut acuan dan ketetapan yang telah Dia tetapkan. Tangani masalah mengikut acuan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi begitulah manusia, selagi mana dia hidup, selagi itulah dia akan berhadapan dengan masalah. Cuma orang diuji dengan masalah yang besar, mungkin itu yang dia mampu. Allah dah pilih dah, kau mampu takat ni, padan dengan iman kau. Engkau mampu takat ni, padan dengan iman kau. Allah dah atur dah pelbagai jenis ujian untuk kita waktu hidup. Untuk diuji kita sabar ke, kita tak sabar ke, kita melenting ke, kita nak marah ke, kita nak doa ke, itu semua Allah nak lihat apakah tindakan kita
apabila berhadapan dengan masalah-masalah yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebagai ujian ketika mana kita hidup di dunia. Lain orang, lain ujiannya. Ada kecil, ada besar. Tempat yang tak ada masalah, syurga sajalah. Masuk syurga tak ada masalah. Mati ada masalah, walaupun orang dah tak sanggup untuk hidup dah sebab banyak sangat masalah, mati lebih baiklah dia kata. Kok boleh mati? Nak mati pun susah. Kita sangkakan mati itu mudah, tapi pastinya kehidupan yang mendatang itu lebih dahsyat, hebat, ujian berbanding kehidupan yang ada sekarang. Waktu kita dalam rahim ibu, kita keluar, kehidupan dalam perut tak sama cabarannya dengan kehidupan dalam dunia. Kehidupan dalam dunia tak sama kehebatannya dengan kehidupan pada alam barzah, dan kehidupan alam barzah tentu tak sama dengan kehidupan di hari akhirat. Tak sama. Pastinya kehadapan itu lebih mencabar. Lebih mencabar. Walaupun manusia telah pun fed up, kecewa, dah tak mampu dah hidup dalam dunia sebab tak mau berhadapan dengan manusia, banyak masalah, banyak ragam. Tapi pastinya duduk di alam barzah tu ada ujian-ujian yang lain. Kita syukur kerana Allah bagi hidup, maka di sana ada peluang untuk kita meningkatkan amalan. Sekadar yang kita mampu, sekadar kemampuan kita, banyakkan amalan-amalan. Banyak amalan-amalan yang boleh kita lakukan. Buat baik kepada orang juga merupakan amalan yang baik. Hadirin hadirat yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian. Itu baru yang pertama tadi, yang Hamid Al-Affaf kata, kalau nak binasakan seseorang maka akan didatangkan 3 perkara. Yang pertama tadi, bagi ilmu tapi tak amal. Kedua, Allah bagi dia peluang bersahabat dengan sahabat yang baik. Keliling ni semua orang baik-baik, tapi dia tak ikut pun sahabat-sahabat yang baik. Dia hanya kawannya tapi tak contohi akhlak mulia, tak berperibadi dan kepribadian sahabat yang baik itu. Jadi sahabat yang baik tak bagi kesan pada dia. Maksudnya bila dah Allah bagi sahabat baik, maka memberi peluang kepada dia untuk dia turut jejak langkah sahabat yang baik itu. Dan yang ketiga, diberi jalan untuk berbuat ketaatan. Buat baik dah, ada jalan dah, tapi tak ikhlas. Cukup dengan 3 ni maka kita akan binasa. Zahir nampak baik, tetapi tiada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kawan orang baik-baik dah, ilmu tinggi dah, tapi tak amal. Kemudian ada peluang buat baik dah, tapi dipenuhi dengan sifat riak dan sebagainya. Jadi apapun ni merupakan, kita katakan hati. Hati ni itulah musuh kita ni, musuh yang tak nampak, syaitan. Syaitan daripada kalangan jin, tak nampak. Dia masuk urat saraf kita ni, duk goda kita, ganggu kita. Daripada kita main dah masjid, okey dah, dicampaknya perasaan yang boleh bagi jadi amalan kita itu seperti debu yang berterbangan, tak ada nilai di sisi Allah. Dia mas lenteh, oh hebat aku ni, contoh. Baik, kalau kita layan, ya, lintasan tu ada, tinggal lagi kita layan ataupun tak. Astaghfirullahalazim. Kita lawan bisikan-bisikan itu. Bukan bererti bila mananya kita dah buat, kalau tak datang surah, syaitan duk kacau. Memang tak berkesudahan. Beramal kamu sehingga kamu ikhlas. Proses nak ikhlas tu memang banyak godaannya, banyak cobaannya. Syaitan tadi duk ganggu kita. Tu syaitan yang tak nampak. Tak campur lagi syaitan yang nampak ni, syaitan daripada kalangan manusia. Di kalangan manusia yang dah berperangai dengan perangai syaitan. Kan dalam surah An-Nas tu sebut minal jinnati wan nas, yang membisik-bisikkan kejahatan dalam diri dan jiwa manusia ni
di kalangan jin dan juga syaitan. Di kalangan jin dan juga manusia. Jin dan juga manusia, minal jinnati wan nas. Maknanya ada manusia yang perangainya macam syaitan. Jadi ini yang kita takut. Ini yang kita takut. Jadi ini berkait dengan hati. Hadirin hadirat ni kasih Allah Subhanahu wa taala sekalian. Depan saya ni buku Nasaihul Ibad. Lama tak baca buku ni. Imam Nawawi Al-Jawi Al-Bantani. Dia seorang tokoh Nusantara. Dia menghurai kitab yang dikarang oleh apa tu nama tu, yang buat kitab Fathul Bari, Ibnu Hajar Al-Asqalani. Asal kitab tu kemudian dia hurai di terjemahan dia. Jadi kitab ni lebih menceritakan tentang nasihat-nasihat nasihat-nasihat agama kepada calon penghuni syurga. Kita lah insya-Allah calon penghuni syurga. Jadi sebab dalam dunia ni banyak cobaan-cobaan, banyak dugaan-dugaan. Sesuai dengan kita sebutkan tadi, hidup ni merupakan ujian, merupakan cobaan. Jadi oleh kerana itu kitab ni dia menasihati kita, memberi peringatan kepada kita sesuai lah untuk kita bawa kuliah subuh. Di malam ni tak sempatlah saya, pagi ni tak sempatlah saya nak menyelak satu persatu. Cukup mukadimah saja. Cukup mukadimah saja. Apa yang menarik perhatian saya dalam buku ini, dalam kitab ni, belum mula bab lagi dibawakan satu hadis Nabi SAW, iaitu hadis Qudsi. Hadis Qudsi ni hadis yang Qudus ni makna suci. Hadis Qudsi ni makna daripada Allah, lafaz daripada Nabi. Nabi dapat ilham daripada Allah dan dia memang firman Allah, tapi dituturkan melalui cakap Nabi SAW, sabda Nabi SAW yang dinamakan sebagai hadis Qudsi. Dalam mukadimah buku ini dibawakan satu hadis yang panjang. Tak sempat nak habis hadis ni, panjang. Setakat yang sempat, saya pun tak pasti ni. Agak-agak dalam 7 suku berhenti lah, 7-10 berhenti. Dia 40 minit pun cukup lah. Kebas kaki. Yang duduk sila tu kebas kaki. Yang cakap ni kebas ke? Setakat mana yang boleh. Sebelum kita meneruskan aktiviti mingguan kita pada hari ini, mungkin ada nak terima tamu sebab orang ramai datang PD sah ni, nak kelah sambil-sambil menyinggah rumah kita. Jadi walaupun Covid, tapi kalau kita pergi keluar pantai macam tak ada Covid, ramai orang sah. Masya Allah. Jadi apa pun kita kena berhati ya. Berhati, tapi kalau dah ketentuan apa nak kata, tapi kita kena ikhtiar untuk elak seboleh mungkin jangkitan yang cukup berbahaya ni lah ya. Baik, yang saya bawa sikit setakat mana yang boleh hadis Qudsi ni. Yang pertama, Allah sebut melalui sabda Nabi SAW, ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tazalamu. Wahai para hambaku, sesungguhnya aku haramkan anaya. Haramkan buat zalim anaya. Haramkan buat zalim atas diriku, dan aku haramkan pula perbuatan itu pada kamu sekalian. Jadi Allah ni seadil-adilnya. Allah akan berlaku adil. Sikit pun tidak akan menzalimi manusia walau sekecil zarah. Dalam dunia ni memang kita, walaupun manusia berusaha untuk adil, namun tak akan dapat setepatnya. Sebab manusia ni hanya menghukum pada zahir. Betul.
batin tak nampak. Syariat pun dihukum pada zahir. Kalau orang tu mencuri, jadi bila sabit kesalahan akan dihukum. Ya. Hatinya, keadaan suasananya tak diambil kira dah. Yang zahir saja. Hakim akan berpandukan kepada yang zahir. Itu dunia. Sebab tu dunia ni ada orang yang kita tengok tak semua masuk lokap tu salah. Betul. Tak semua yang ada dalam kandang lokap itu salah. Ada yang terenaya, ada yang dizalimi, ya. Ada yang difitnah, ya. Tempat yang paling adil mahkamah Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah tak bagi kamu buat zalim. Tapi sebaliknya yang berlaku dalam dunia ni, manusia akan buat zalim. Manusia ni bila dia rakus, bila dia nakkan dunia, ya, maka dia akan berbuat apa saja. Kalau iman tak ada, dia akan buat apa saja. Sampai peringkat bunuh, sampai tahap membunuh, boleh saja. Sebab nak apa yang dia nak. Apatah lagi musuh-musuh Islam yang telah termaktub dalam Quran di kalangan Yahudi dan Nasrani, memang mereka benci pada Islam dan mereka akan buat zalim. Cuma buat zalim mereka tu cara yang begitu berstrategi lah. Cara yang betul berstrategi. Perjanjiannya okey tapi langgar perjanjian. Atas kertasnya okey tapi pelaksanaannya ada kona-kona. Tetap nak buat zalim. Jadi itu yang berlaku. Buat zalim, tindas ni akan berlaku sampai kiamat. Akan berlaku. Sebab pertembungan di antara, kita katakan, syaitan tadi dengan wahyu, dengan malaikat penyebisikan wahyu kan, dia akan bertembung, dia akan berpertembungan. Pertembungan itu akan berlaku. Tinggal lagi kita ni nak duduk belah mana? Kita nak duduk yang belah zalim ke belah adil? Kita sendiri ni. Memang kedua-duanya akan berterusan sampai kiamat. Cuma kita ni sentiasa berdoa agar kita tergolong dalam golongan yang baik, golongan yang melaksanakan keadilan berdasarkan wahyu dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah larang kamu buat zalim. Ya ibadi kullukum dhalun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum. Wahai hamba kamu sesat. Kamu semua ni dhal, sesat. Selain orang yang aku bagi petunjuk, maka mintalah petunjuk kepadaku. Kita asyik tak tahu apa, tapi Allah yang bagi petunjuk pada kita untuk kita berada hingga ke saat ini, di tempat yang mulia ini. Allah bagi petunjuk pada kita. Tapi kalau Allah tak bagi petunjuk, kita tak tahu kat mana kita berada sekarang. Petunjuk merupakan perkara yang paling bernilai dalam kehidupan. Dan setiap kali salat, setiap rakaat, kita minta petunjuk. Ihdinas siratal mustaqim. Kita tak minta murah rezeki pun, ya, kerana petunjuk mengatasi segala-galanya. Kita kalau salat hajat, murah rezeki saja, betul kan? Minta kaya saja kita. Tapi kita tak pasti apa yang kita nak itu baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita tak pasti. Kita nak itu, ini, bagai-bagai hal-hal keduniaan dalam salat hajat kita, tapi kita pun tak tahu sama ada apa yang kita minta yang berbentuk keduniaan itu Allah suka dan baik untuk kita. Sebab itulah kita sebut bahawa hidayah merupakan perkara yang cukup berharga. Itulah yang kita minta.
ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah aku jalan yang benar. Ya. Karena apabila kita berada di landasan yang benar, kita akan bahagia, kita akan tenang, kita akan lapang. Tapi kalau kita duduk dalam kesesatan, buat dosa, tak tenang, tak lapang, berserabut kepala, sebab bertentangan dengan fitrah kita. Sebab Islam ni merupakan agama fitrah. Islam merupakan agama fitrah. Bila mana kita lari daripada fitrah, kita akan keluh kesah, kita akan tak bahagia, dan kita akan tidak mendapat ketenangan. Perkara ni kita akan dapat bila mana Allah sian kita dan Allah bagi petunjuk pada kita. Anda kita ni kena minta ihdinas siratal mustaqim. Dalam surat Fatihah pun kita sebut iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau kami mengabdikan diri. Makna kita abdikan diri kita kepada Allah dulu. Baca Quran, solat, buat baik dulu. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau kami minta pertolongan. Nak minta pertolongan tu didahului dengan ibadah dulu. Buat apa yang Allah nak dulu, baru minta kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau kami meminta pertolongan. Itu ayat sebelum kan. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah aku jalan yang betul, jalan yang lurus. Jadi kita berserah kepada Allah dengan doa, sebab Allah minta kita berdoa. Sebab dalam kehidupan ni yang penuh dengan kemelut, kezaliman, penindasan dan sebagainya, kita tak ada tempat mengadu melainkan Allah Subhanahu wa taala. Ya ibadi kullukum ja'i' illa man at'amtuhu fastat'imuni ut'imukum. Wahai hamba-hambaku, kalian semua lapar, ja'i', lapar, selain orang yang aku beri makan, maka mintalah makan kepadaku. Jadi makan pakai kita ni Allah yang bagi. Makan pakai kita ni Allah yang bagi. Tapi kita kena berusaha bahawa Allah bagi. Mesti ada sebab musabab. Usaha je. Jadi Allah akan bagi. Tapi kalau duduk saja tak dapat, dia kena usaha. Ada orang usaha sikit tapi Allah bagi banyak. Ada orang usaha banyak, tak banyak-banyak mana pun dapat, kan? Ada orang gaji besar tapi tak cukup-cukup. Jadi ini semua kita katakan barakah ya Allah Ta'ala bagi pada setiap seorang, ya. Lain orang lain barakahnya, ya. Ada orang cukup je banyak ni, ada orang tak cukup-cukup. Jadi begitulah. Jadi sebab itulah kita minta Allah cukupkan kita. Kalau Allah kayakan kita, tak cukup nak buat apa? Allah bagi kecukupan kepada kita, sebab kekayaan ini dia benda yang tidak berkesudahan. Kalau macam makanan banyak lah, tapi kalau Allah tak bagi kenyang, siapa bagi kenyang? Siapa bagi lena tidur? Allah bagi lena tidur. Allah bagi kita boleh tidur, Allah bagi. Walaupun kita ada tilam harga mahal, tapi kalau Allah tak bagi lena, tak ada guna, tilam mahal, ya. Walaupun Allah bagi makanan banyak, rezeki banyak, tapi Allah tak bagi nikmat makan, tak ada nilainya juga. Allah ni lah kita, kan? Allah tak bagi tarik dan nikmat makan sup, tak apa nak rasa sup, kan? Silap makan sikit dah kena gaut dan sebagainya, tak tahu apa benda makan, jadi sakit kaki tu, sampai tahap tu. Jadi gitulah lumrah kehidupan dah begitu, sampai masanya. Cuma tetap kita kena berusaha lah, untuk berubat dan sebagainya. Jadi kamu semua tak ada apa, tapi Allah yang bagi. Lapar, tak ada pakaian, semua Allah bagi. Ya ibadi kullukum 'arin illa man kasautuhu fastaksuni aksukum. Kamu semua telanjang dulunya, tapi Allah yang bagi. Mana pendek kata kita katakan tak ada apa yang ada pada kita, semua Allah bagi. Wahai hamba-Ku, ya ibadi innakum
tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru dzunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum. Wahai hamba-Ku, kamu semua ni buat silap, siang malam buat silap. Sungguhnya Aku akan mengampunkan dosa-dosa kamu, maka minta ampun kepada-Ku. Dan yang last lagu ni, ya ibadi innakum lan tablughu dhurri fatadurruni wa lan tablughu naf'i fatanfa'uni. Hai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian buat dosa, saya ulang balik, di malam dan siang hari sedang Aku mengampuni segala dosa, maka mintalah ampunan kepadaku, nescaya Aku akan memberi ampunan bagi kalian. Hai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian tidak akan mampu mendatangkan bahaya atasku dan tidak pula mampu membawa manfaat bagiku. Kita ni buat amalan banyak mana pun, buat dosa banyak mana pun, sikit pun tak mengurangkan keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita kata hari ni tak ramai masalah hari ni, maka kurang sikit ketinggian Allah. Tak ada, sama aja. Kita ramai ke kita sikit ke, Allah tetap maha agung, Allah tetap maha kuasa, Allah tetap maha besar. Tak ada mengurang pun, sama je bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita je yang rugi. Kita buat kebaikan, kita yang dapat. Kita buat kejahatan, kita juga yang akan mendapat pembalasannya. Hadirin hadirat yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, saya ingat untuk pagi ni separuh je hadir ni, cukup lah. Saya pun tak apa nak daya dia ni, cukup lah. Jadi insya-Allah kalau ada masa dan peluang, kita akan sambunglah pada hari-hari yang lain, waktu-waktu yang lain. Jadi apa yang penting yang nak saya bawakan pada pagi ni adalah tentang tasawur ataupun gambaran kehidupan kita di dunia ini, yang mana dunia ini merupakan tempat ujian. Jadi kita akan berhadapan dengan masalah, kita akan berhadapan dengan segala bentuk penindasan, segala bentuk kezaliman, segala bentuk ketidakadilan di muka bumi ini. Maka perlu kita mengadu, merayu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bermohon kepada Allah agar Allah sentiasa memberi kekuatan kepada kita, dan yang besar minta Allah bagi petunjuk kepada kita supaya kita kekal dalam iman hingga kita mati. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan Kau bolak-balikkan hati kami setelah mana Kau bagi petunjuk kepada kami. Sesungguhnya Engkau Allah yang Maha Pengurnia. Jadi mudah-mudahan hadirin hadirat sekalian, kita tergolong dalam golongan orang-orang yang sentiasa meningkatkan ketakwaan dan keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya rasa sekadar ini untuk pagi ini, yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan yang kurang daripada kelemahan saya sendiri. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Qabbalallahu minkum.